Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sehari selepas pengumuman yaitu penamaan calon pembukaan tirai PRU 15, Rafizi sudah bersuara kembali seakan tidak puas hati. Yang berbunyi, tunggu pendedahan kepincangan PN Isnin nanti, kata Rafizi. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memaklumkan akan mendedahkan lebih banyak kepincangan dan rasuah yang berlaku sepanjang pentadbiran Perikatan Nasional selama 30 bulan pada Isnin ini. Beliau yang juga calon Parlimen Pandan mendakwa peluru yang akan dilontarkan Isnin ini membabitkan kepincangan didalangi UMNO Bersatu dan PAS yang terpalit dengan rasuah bernilai bilion ringgit. Mereka asyik cakap keburukan 22 PH mentadbir, tetapi saya ada banyak peluru untuk didedahkan minggu depan, katanya. Kenapa nak tunggu minggu depan? Sebab saya nak bagi mereka tidak tidur malam. Saya tidak ada apa-apa dengan pendedahan, jadi beginilah saya akan bully mereka. Biarkan Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Zahid Hamidi fikir apa yang nak keluar ini, katanya ketika berucap pada ceramah Mega Ayu Malaysia, kita boleh di sini. Ogos lalu Rafizi mendedahkan berhubung isu projek kapal tempur pesisir LCS oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dengan beberapa dakwaan. Antaranya Bondstead Naval Shipyard Sendirian Berhad menerima dokumen sebut harga daripada Naval Group yang dikenali sebagai DCNS sebelum surat lantikan LOA Kerajaan Malaysia. Dalam perkembangan berasingan, Rafizi mendakwa jangkaan dan bacaan semasa menunjukkan PH mendahului Negeri Sembilan Selangor dan wilayah persekutuan. Malah beliau berkata, pihaknya menjangkakan adanya kejutan besar yang akan datang dari Negeri Sembilan. Daripada gaya sekarang Negeri Sembilan sedang mendahului, saya ada kejutan besar. Ia akan datang dari Negeri Sembilan. Maka Tokmat, hati-hati kerana Rembau tidak selamat. Mereka campak KRI Jamaluddin ke Sungai Buloh dan Tokmat akan kalah nanti di Rembau kerana kita nampak ada peningkatan yang baik dalam sokongan PH di Negeri Sembilan, lebih baik berbanding PRU 14, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tadi pagi, pembukaan tirai PRU 15 sudah bermula, iaitu bermulanya penamaan calon di seluruh negara yang bermula daripada 9 hingga 10 pagi. Satu perkara yang hangat yang amat mengujakan seluruh rakyat Malaysia, iaitu jangan sentuh isu agama perkauman ketika berkempen. Itu adalah yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Ketua Polis Negara Tan Sri Ashil Sani Abdullah Sani memberi amaran kepada calon PRU 15 untuk tidak menyentuh isu yang boleh menggugat ketenteraman awam ketika berkempen. Beliau berkata isu berkaitan agama perkauman dan menyebabkan dakwaan tidak benar boleh menjejaskan keamanan. Katanya terdapat pandangan daripada sebahagian pemerhati politik bahawa proses berkempen dan pengundian PRU 15 ini akan berjalan dalam keadaan sengit disebabkan perkembangan semasa. Bagaimanapun beliau yakin masyarakat hari ini lebih matang dan tahu membezakan yang baik dan yang buruk. Saya ingin tegaskan di sini bahawa polis bersama SPR serta agensi lain berkaitan akan melakukan pemantauan setiap masa dalam memastikan proses berkempen dan pengundian dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang. Semua pihak perlu berkempen dengan mengamalkan etika yang baik, mematuhi peraturan berkempen dan tidak melakukan kekacauan serta provokasi yang boleh menimbulkan ketegangan dan mengganggu gugat ketenteraman awam. Katanya selepas melawat progres penamaan calon di pusat komuniti Bukit Bandaraya di sini. Beliau berkata, PDRM sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan apabila seramai 953,000 pegawai dan anggota polis seluruh negara digerakkan untuk menugaskan PRU kali ini. PDRM juga telah mengaturkan penugasan OP Cantas khas untuk menjalankan risikan, pemantauan dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang cuba melakukan kekacauan.
Ops Cantas khas ini adalah bertujuan mengawal tingkah laku dan gerak kerja mana-mana pihak berkait dengan gangsterisme yang coba mengambil kesempatan ketika PRU-15 katanya. Katanya PDRM sudah turut menempatkan pegawainya dalam pasukan pemantauan kesalahan pilihan raya PP KPR bagi memastikan kesemua pihak melakukan kempen mengikut garis perpaduan ditetapkan SPR. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tadi pagi hangat negara kita atas pembukaan tirai PRU-15 yang bermulanya daripada 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi. Banyak perkara yang telah berlaku dan antara yang hangat diperkatakan ialah Bagan Datuk. Pertempuran 4 penjuru di Bagan Datuk. Berita sepenuhnya yang diambil dan dipetik daripada Berita Harian. Calon Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bakal berdepan saingan 4 penjuru daripada untuk merebut kerusi Parlimen Bagan Datuk PRU-15. Ahmad Zahid yang juga penyandang kerusi berkenaan untuk tempoh 5 penggal akan berdepan saingan calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Faiz Naman dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin daripada Pakatan Harapan. Turut bertanding sebagai calon bebas iaitu anak bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Benut iaitu Taufik Ismail. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Gofran Yop Hamzah mengumumkan nama semua calon yang bertanding berkenaan di Pusat Penamaan Calin di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk pada jam 11.11 pagi. Muhammad Gofran berkata Muhammad Faiz menyerahkan borang penamaan pada jam 9 pagi diikuti Taufik 91 pagi, Syamsul Iskandar 98 pagi dan Ahmad Zahid 9.13 pagi. Saya menerima 4 nama calon untuk kerusi Parlimen Bagan Datuk dan berpuas hati katanya. Ada seramai 58.183 pengundi di Bagan Datuk tahun ini. Pada PRU-14 yang lalu, Ahmad Zahid menewaskan Fakrul Razi, Arsyad PKR dan Atta Abdul Manim Hasan Adli PAS dengan majoriti 5.073 undi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pagi tadi kita dihangatkan atau negara kita dihangatkan dengan pembukaan tirai PRU-15 yang bermulanya penamaan calon pada jam 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi tadi. Berita sepenuhnya. Restu Ibu iringi Muhammad Nizar Najib. Calon Barisan Nasional BN Dewan Undangan Negeri Dun Pramujaya Datuk Muhammad Nizar Najib mendapat restu dan sokongan padu anggota keluarga yang mendoakan perjuangan pertamanya sebagai wakil rakyat